KPM. Alamak, banyaknya kenderaan, banyaknya kereta. Macam mana nak lintas jalan ni? Macam mana ni? Dah pukul berapa dia ni? Macam mana ni? Macam mana? Kak, minta maaf Kak. Ya, Dek. Akak nak ke mana ni? Akak nak seberang jalan. Tapi banyak sangat kenderaan ni. Itulah Kak. Kereta banyaknya. Tak apa, saya bantu. Saya tahankan kereta. Boleh Boleh? ke, Dek? Boleh, tak ada Okey, masalah. terima kasih, Dek. Okey, sekejap ya. Okey, kita tahan kereta tu. Okey, dia dah bagi laluan. Okey. Terima kasih. Ke sana ya? Ya. Baik. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Hari ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam topik tingkatan 4, kita akan sama-sama belajar satu topik yang sangat penting untuk kita kuasai. Sebelum itu jom kita nak persilakan guru kita pada hari ini. Selamat datang kepada Ustazah Nurul Nadia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Selamat datang Ustazah. Selamat datang, Nisa. Apa khabar? Saya baik, alhamdulillah sihat. Hari ini Ustazah kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azriana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah Ustazah, boleh Ustazah kaitkan situasi yang kita lihat di awal tadi dengan topik kita hari ini? Baiklah, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik berkaitan dengan adab dalam bidang akhlak. Baiklah Ustazah, sebelum itu saya pasti hari ini sebenarnya saya ditemani oleh rakan-rakan murid-murid dari SMK Perempuan Taman Petaling juga kan Ustazah kan? Ya. Okey, siapa yang ada dengan kita hari ini? Hai, boleh Ustazah perkenalkan murid-murid? Baiklah, pada hari ini anak-anak murid yang menemani Ustazah adalah Darin Natasha, Dari Natasha, hai. Selamat datang. Faradiana, Assalamualaikum Faradiana. Nur Sufia Sufia. dan juga Dia. Hai Dia, selamat Kami datang. semua dari SMKP Taman Petaling. Baiklah, nampaknya semua sudah bersedia. Diharapkan murid-murid di rumah sudah bersedia. Jom cikgu kita teruskan. Baiklah, okey. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang menarik seperti mana yang Nisa bagi tahu tadi. Tajuk yang penting, bukan sahaja sekadar ilmu pengetahuan tapi ialah satu perkara yang patut diamalkan oleh kita semua. Baik. Iaitu tajuk adab terhadap orang sakit dan juga orang kurang upaya. Baik. Sebelum kita melangkah kepada subtopik seterusnya, Ustazah akan memperkenalkan dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, murid-murid dapat menerangkan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Yang kedua, murid-murid dapat menerangkan hikmah beradab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Dan yang terakhir, murid-murid dapat mengamalkan dalam kehidupan, iaitu dapat menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya secara beradab dan istiqamah. Seterusnya Nisa, anak-anak murid di rumah dan juga dalam Google Meet, diharap dapat membuka buku teks halaman berapa tu Nisa? Halaman 199. Halaman 199, sediakan buku nota, pensel untuk mencatat isi pelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid kita dah bersedia? Boleh akak thumbs up. Bersedia semua. Baik. Okey, bagus. Okey, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ustazah nak tanya dulu pada anak-anak murid Ustazah dalam Google Meet. Okey, mereka tahu tak tentang adab terhadap orang sakit dan kurang upaya ini? Ada yang nak kongsikan? Tak tahu, Ustazah. Okey, tak tahu. Okey, kalau tak tahu, tak apa. Okey, lepas ni bila dah tahu, kita kena buat dan seterusnya kita kena amalkan secara beradab dan istiqamah. Baik. Kerana ia sangat penting, kerana ia menunjukkan akhlak yang mulia, kerana Islam tidak pernah meminggirkan orang yang dalam kekurangan, sama ada orang sakit dan juga orang yang kurang upaya. Baik. Okey.
Dalam tajuk ni juga, anak-anak murid sekalian, Nisa, kita akan mempelajari 2 unit. Iaitu unit yang pertama, kita akan belajar tentang adab terhadap orang sakit. Okey, sebelum itu kita lihat pada skrin Ustazah ada dalil berkaitan dengan adab terhadap orang sakit. Boleh tak Ustazah nak minta anak murid Ustazah untuk membaca dalil tersebut? Siapa yang nak baca? Okey, Sufia. Okey, silakan. Abu Musa Al-Sy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul al-marid wa ad'imul al-ja'i'a wa fakkul al-'aniya." Riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan dan bebaskanlah tawanan. Okey, terima kasih kepada Sufia. Terima kasih. Okey, hadis tersebut berbunyi udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani. Ziarahlah orang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Di sini Nisa dan rakan-rakan semua anak murid Ustazah, kita sebagai umat Islam perlulah menyantuni ataupun membantu orang yang sakit kerana hak saudara sesama Muslim ini kan Nisa dan juga anak-anak murid sekalian, kita kena salah satunya, kita kena menziarahi orang yang sakit. Okey, seterusnya, baiklah, dalam kita menyantuni orang sakit ini, okey, apakah adab-adab yang perlu kita amalkan? Okey, yang pertama ya, kita pecahkan kepada 3 aspek. Okey, yang pertama adalah dalam aspek ibadah. Okey, bila kita menziarahi orang sakit, sudah tentulah kita perlu mendoakan kesihatan mereka. Kita mendoakan agar mereka ini cepat sembuh. Jadi murid-murid sekalian, apakah doa yang boleh kita amalkan? Okey, kita tanya pada anak-anak murid Ustazah. Siapa yang nak bantu membaca doa ketika menziarahi orang sakit? Siapa nak kongsikan? Saya Ustazah. Siapa tu? Okey, Darin. Silakan Darin. Silakan. As'alullahal azim Rabbil arshil azim an yu'afiyaka wa yashfiyak illa afahullah min dhalikal marad. Maksudnya, aku bermohon kepada Allah yang memiliki arasy yang tinggi, semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkannya dari penyakit itu. Okey, amin. Terima kasih Darin. Okey, penyakit ini datangnya daripada Allah. Ya. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan kita. Jadi kita perlu mendoakan kesihatan orang-orang yang kita ziarahi itu, orang yang sakit itu. Baik. Okey, seterusnya kita membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Kita bantu mereka untuk mengambil wuduk, ya. Kita bantu mereka untuk menunaikan solat dan Baik. sebagainya. Okey, aspek yang kedua ialah dalam aspek emosi. Okey, bila kita menziarahi orang sakit, kita perlu memberikan semangat dan motivasi agar mereka teruskan kehidupan. Ya. Kerana mereka ini memerlukan memerlukan sokongan, dorongan daripada kita. Yang kedua, tidak mengganggu ketenteraman. Sebagaimana contoh, kita tidak boleh membuat bising Betul. ketika kita menziarahi orang yang sakit. Baiklah, seterusnya dalam aspek fizikal. Okey, bila kita ada orang sakit yang kita jaga, bila kita menziarahi orang sakit, kita perlulah ataupun kita boleh membersihkan tempat persekitaran pesakit dan juga tubuh badan pesakit agar mereka berada dalam keadaan segar supaya mereka ini lebih tenang. Baik. Kemudian yang kedua, kita boleh juga menyediakan keperluan dan kemudahan kepada orang yang sakit. Kita boleh bagi makanan yang mudah-mudah, yang mampu dalam kalangan anak murid kita ataupun kita mampu untuk lakukan. Baik. Okey, boleh anak murid semua? Boleh ya, murid-murid di rumah? Okey, ada beberapa aspek tadi kita telah pelajari. Tuntutan beradab kepada orang sakit. Ada berapa, tiga ke? Sofia? Ada 4. Okey, ada 3 aspek ibadah, okey, emosi dan juga fizikal. Okey, nampaknya dah faham tu kan? Okey, anak-anak murid Ustazah nak bagi satu aktiviti, anak-anak murid di rumah juga boleh mencuba. Okey, Nisa ada nampak daun kan? Saya nampak nanti daun-daun boleh bagi ini. tu pada mereka yang cuba menjawab. Baik. Okey. Baiklah, tentukan aspek berikut. Okey, yang pertama. Okey, cuba baca dan juga tentukan aspek yang mana, sama ada ibadah, emosi ataupun fizikal. Siapa nak cuba dulu?
Nampaknya sibuk. Okey Farah, Okey, silakan. Faradiana. 1, 2 Farah, terus tentukan. Boleh? Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dengan 2. Okey, baca. Didikan masa menjadi pesakit adalah aspek emosi. Betul ke? Kita semak. Okey, betul. betul. Boleh bagi 1 daun untuk Satu Farah. daun Yang untuk kedua Farah. Farah. Yang kedua, membantu melakukan ibadah dalam aspek ibadah. Okey, di sini ada clue kan, membantu melakukan ibadah. Okey, pandai dia. Betul. Pandai Farah. Terima kasih. Tahniah. Okey, seterusnya nombor 3. Siapakah yang ingin mencuba? Saya. Okey, Sufia. Dia okey, Darin. Okey, Dari silakan. Natasha, silakan. Tidak berbuat bising Okey. bila dari aspek emosi. Emosi, betul ke? Kita semak. Okey, betul. Tahniah Darin. Seterusnya Darin. Cuba lagi satu. Nombor 4. Mendoakan kesihatan mereka. Mendoakan kesihatan mereka ibadah. Aspek ibadah. Okey, tepat sekali. Okey, boleh lagi siapa nak murid Ustazah yang boleh yang ingin mencuba? Sufia? Dia? Okey, dia angkat tangan Datuk. Okey, silakan dia. Menyediakan keperluan dan kemudahan adalah fizikal. Apa dia? Aspek fizikal katanya. Aspek fizikal. Betul ke dia tu? Yakin ke? Kita semak. Okey, Betul. betul. Okey, Sufia yang terakhir, nombor 6. Memberikan semangat dan motivasi aspek emosi. Okey, betul. Okey, Baiklah. tahniah kepada semua. Nisa, bolehlah kita bagi ganjaran kepada Ganjaran mereka. kepada semuanya dapat 1 ganjaran setakat ini. Baiklah, diharapkan murid-murid di rumah juga dapat mengikuti dengan baik. Setakat ini kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu lagi ganjaran. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Ustazah Nurul Nadia serta murid-murid dari SMKP Taman Petaling. Kali ini kita nak tahu pula Ustazah apa pula tuntutan kita beradab terhadap orang kurang upaya. Silakan Ustazah. Okey Nisa, mari kita belajar dalam unit yang kedua, okey, adab terhadap orang kurang upaya. Okey, baiklah, kita lihat di sini ada dalil nakli yang menuntut kita untuk berakhlak mulia dengan orang yang kurang upaya kerana orang kurang upaya ni Nisa dan juga anak-anak murid Ustazah telah wujud ataupun telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebagai contohnya Abdullah sebagai muazzin, okey, beliau adalah seorang yang buta, cacat penglihatan. Selain daripada Bilal bin Rabah, beliau juga seorang muazzin pada zaman Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meminggirkan Abdullah, bahkan memberi ruang dan peluang kepada Abdullah untuk menjadi muazzin. Jadi kita semua kena mencontohi sifat amalan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lihat dalil nakli di sini. Okey, Ustazah baca ya. Maksudnya seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah meluangkan masanya sehingga wanita tersebut dapat menyelesaikan urusannya. Jadi anak-anak murid Ustazah di dalam Google Meet dan juga di rumah perlulah membantu orang kurang upaya yang memerlukan ataupun rakan-rakan, sanak saudara dan sebagainya. Kita semua kena menyantuni mereka. Baik. Seterusnya, apa maksud orang kurang upaya? Okay, dapat lihat di skrin Ustazah iaitu seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat. Okay, jadi sama ada dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir ataupun selepas itu mereka mengalami kekurangan tersebut. Itu adalah definisi orang kurang upaya. Okey, apakah tuntutan ataupun sebelum itu kita lihat dahulu apakah kategori-kategori
orang kurang upaya. Okey, sebagaimana yang anak-anak murid Ustazah dapat lihat di skrin, kita dapat lihatlah di sini. Ya, kita ada 7 kategori orang kurang upaya. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, mental. Yang ketiga, penglihatan. Yang keempat, pertuturan. Yang kelima, fizikal. Yang keenam, pendengaran. Dan yang ketujuh, pelbagai. Maksudnya seseorang individu itu memiliki beberapa kekurangan tersebut. Baik. Okey, seterusnya kita melihat apakah adab-adab kita menyantuni ataupun adab terhadap orang kurang upaya. Okey, sama juga ya kita membahagikan adab-adab tersebut kepada 3 aspek. Baik. Okey, aspek yang pertama dalam aspek ibadah. Okey, anak murid Ustazah boleh bantu Ustazah untuk membaca Baik. dalam aspek ibadah ini. Silakan. Siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba? Okey, Darin. Darin Natasha. Okey, aktif dia. Boleh bagi lagi daun kat Darin ni. Baik. Cuba ya, Darin. Menyediakan kemudahan untuk beribadah dan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Okey, terima kasih Darin. Okey, maksudnya kita menyediakan kemudahan untuk beribadah. Kita ada kerusi ke, kan? Kita ada kemudahan-kemudahan untuk memudahkan tempat wuduk untuk orang yang kurang upaya mengambil wuduk, kan? Kemudian kita memberi tunjuk ajar mengenai urusan ibadah tersebut supaya orang kurang upaya tidak terpinggir daripada melaksanakan perintah Allah. Okey, terima kasih Darin. Ingat dua ni ya, menyediakan kemudahan untuk orang-orang kurang upaya beribadah dan juga memberi tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Lepas ni anak-anak murid Ustazah, jika ada rakan-rakan ya yang bertanya ataupun rakan-rakan yang memiliki kekurangan memohon bantuan dan tunjuk ajar, anak-anak murid Ustazah dalam Google Meet dan juga di rumah boleh memberikan bantuan tersebut. Baik. Okey, besar pahalanya kan Nisa? InsyaAllah. Okey, seterusnya dalam aspek emosi. Okey, macam mana ataupun bagaimana kita nak menyantuni orang kurang upaya dalam aspek emosi. Kita lihat di sini, kita perlu memberikan layanan yang baik ataupun layanan yang penuh dengan kasih sayang. Seperti mana tadi kita nampak lihat pada awalnya kan? Okey, seseorang membantu seseorang yang ingin melintas jalan, meluangkan masa untuk membantu orang kurang upaya supaya mereka tidak merasa terpinggir. Mereka berasa berada dalam kalangan masyarakat seperti kita juga. Baik. Okey, seterusnya tidak mengejek atau menghina mereka. Tidak sesekali ya anak murid Ustazah, Sufia, Darin, Dia dan juga Farah tidak boleh mengejek kekurangan yang ada pada seseorang itu kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang terakhir, dalam aspek fizikal. Bagaimana kita nak membantu orang kurang upaya dari aspek fizikal? Okey, anak murid Ustazah boleh bantu untuk membaca Siapa nak cuba? Okey, silakan. Sufia. Memastikan kemudahan asas berada dalam keadaan baik Macam mana dan tu? memberikan ruang dan peluang mengikut kesesuaian. Okey, macam mana Sufia nak memastikan kemudahan asas ini berada dalam keadaan yang baik? Jika kita tidak berada dalam golongan orang kurang upaya, kita jangan salah gunakan kemudahan tersebut. Okey, bagus Sufia. Jangan kita conteng-conteng, jangan kita rosakkan ataupun maksud Sufia ni, kalau kita bukan orang kurang upaya, janganlah kita parking di tempat orang kurang upaya ataupun jangan gunakan tandas yang disediakan kepada orang kurang upaya. Itu namanya salah guna kemudahan awam. Dan seterusnya kita memberikan ruang dan peluang mengikut kesesuaian mereka. Ya, anak-anak murid sekalian, Nisa, kita dapat lihat dalam kalangan golongan orang kurang upaya dapat memberikan, mengharumkan nama negara dalam bidang sukan, dalam bidang nyanyian, pelajaran pendidikan dan sebagainya. So kita boleh bagi ruang dan peluang mengikut kesesuaian tersebut. Okey, boleh anak-anak murid Ustazah? Boleh semua. Setakat ini ada masih soalan? mengikuti. Okey, Ustazah yakin juga anak-anak murid kita di rumah dapat mengikuti tajuk kita hari ini dengan baik. Okey, setelah kita memahami apakah adab terhadap orang kurang upaya, jadi Ustazah nak ujilah sikit. Boleh Ustazah. Kefahaman mereka mengenai topik ini. Baik. Okey. Murid-murid di rumah boleh juga turut sama melakukan aktiviti ataupun menjawab soalan yang akan diberikan. Okey. Jom kita lihat Ustazah. Okey, kita lihat di sini ya, ada beberapa situasi.
Anak-anak murid kita boleh teliti dulu 1 minit tengok. Okay, jika kita berada dalam situasi tersebut, Baik. okay, sebagai contoh ada seseorang golongan kurang upaya memohon bantuan. Kita perlu membantukan atau perlu memberi bantuan ataupun kita membiarkan sahaja. Ada 3 gambar di sini. Ketiga-tiga gambar di sini, saya yakin jelas sudah terang lagi bersuluh situasi tersebut. Okey, bagaimanakah anak-anak murid ustazah mengaplikasikan tajuk yang telah dipelajari pada hari ini? Okey, siapa yang nak cuba? Nombor 1. Gambar nombor 1. Okey, Dia. Silakan Dia. Okay, silakan dia. Dalam situasi ini, saya akan membantu atau memimpin individu tersebut untuk melintas jalan agar individu tersebut dapat melintasi dengan selamat tanpa sebarang kemalangan. Okey. Membantu individu Ya. melintas jalan. Melintas jalan. Dia jawab yang nombor 1 tersebut ya, anak-anak murid sekalian. Seseorang individu ataupun cacat penglihatan ingin melintas jalan, dia akan membantu dia, memimpin dia Sehingga ke seberang tiba. jalan sehingga tiba ke destinasi dia supaya dia dapat melintas dengan selamat. Ya. Okey, nombor 2. Kita nak beri ganjaran kepada Dia, Ustazah? Boleh, Nisa. Ustazah dah lupa Dia dapat dah ni. 1 ganjaran. Okey. Baik. Tahniah dia. Okey, seterusnya. Situasi yang kedua. Farah. Okey, Farah silakan. Sebut dulu Dalam situasi tu. situasi yang kedua, Okey, apakah situasi tu? saya situasi orang kurang upaya Okey. yang ada Yang berdiri. cacatan pada bahagian kaki Okey. Agak-agak Dia- di mana situasi itu, Farah? dekat dalam train. Dalam train atau dalam bas kan? Okey. Okey, kalau dia di situ apa dia buat? Dalam situasi itu, saya akan bangun dan mempelawa tempat duduk saya kepada individu tersebut agar dapat membantu individu tersebut duduk dengan selesa. Okey, bagus dia. Terharu Ustazah. Ya. Dia nak bangun, mempelawa seseorang itu ya yang berdiri itu untuk duduk di tempat dia agar dia duduk dengan keadaan yang selesa. Dapat pahala banyak tu Farah. Ya. Okey, seterusnya situasi yang ketiga. Ni. Baik. Kenapa tu? Siapa yang nak cuba tu? Apa yang berlaku di gambar yang ketiga? Okey, Silakan, Darin Natasha. Aktif Natasha. Darin hari ini ni. Okey. Bagi tahu situasi dulu Darin. Situasi ni dia orang dia letak kereta kat tempat OKU. Orang yang buka OKU. Orang yang normal letak kereta dia, parking kereta dia di tempat orang kurang upaya. Boleh juga. Okey. Okey, apa yang Darin buat kalau bernampak situasi itu? Dalam situasi ini, saya akan menegur orang yang parking di situ supaya tidak meletakkan kereta di tempat parking OKU. Hal ini kerana individu tersebut telah menyalahgunakan kemudahan awam OKU dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang salah. Okey, bagus Darin. Okey, Darin sebelum Darin tegur dia, Darin tanya dulu. Ni kadang-kadang kan cacat pendengaran semua kita tak perasan Betul. kan. Jadi Darin tanya dulu betul, ni parking tempat yang betul ke? Okay, supaya kita tidak menyusahkan golongan orang kurang upaya untuk mendapatkan apa yang telah diberikan, kemudahan yang diberikan kepada mereka. Baiklah Ustazah, nak Okey. beri ganjaran berapa ni dekat Kita bagi. Farah dan juga Darin yang Okey, telah menjawab tambah soalan? lagi daun tu, Tambah satu lagi. Baik, satu Okey. seorang. Darin, Farah, Dia dan juga Sufia, ada apa-apa nak tanya? Ada lagi soalan? Setakat ni dapat mengikuti dengan baik? Tapi Ustazah kan, kadang-kadang kan saya lihat ada situasi yang kita takut nak tegur orang. Betul. Betul kan Ustazah kan? Mungkin ada cara yang baik untuk kita lakukannya. Baiklah, kita akan rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Murid-murid kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan Islam bagi slot menengah atas di saluran didik TV KPM. Dan topik kita hari ini, ya Ustazah, adab terhadap orang sakit dan juga kurang upaya. Sekarang ni Ustazah, saya pasti murid-murid di rumah juga nak tahu bagaimana kita nak menyantuni orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang kurang upaya. Okey, Nisa. Silakan, Ustazah. Okey, terima kasih Nisa. Okay, jika kita lihat tadi ya, anak-anak murid kita dapat mengaplikasikan jika mereka berada dalam sesuatu situasi yang berhadapan dengan orang kurang upaya dan juga orang sakit, mereka dapat menyantuni orang ataupun golongan tersebut. Itu amat baiklah, itu satu amalan mulia kerana ia meningkatkan imej umat Islam kerana Islam tidak pernah meminggirkan golongan-golongan kekurangan ataupun golongan-golongan kurang upaya ini. Okey, baiklah anak murid sekalian, kita dapat lihat pada segmen ini bagaimana kita nak menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya. Okay, Ustazah masih lagi memberikan situasi kepada mereka dan mereka perlulah tengok ni, perlulah menulis jawapan yang agak panjang, boleh menghuraikan jika mereka ini berada dalam situasi di atas. Okey, anak-anak murid sekalian, dapat lihat di slide Ustazah, berdasarkan gambar di atas, terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang yang sakit. Kadang-kadang kan Nisa, dalam masyarakat ni kita ada program apa Nisa? CSR, program khidmat masyarakat. Ya, kita didedahkan bagaimana kita nak menyantuni golongan-golongan yang kekurangan ini, yang serba kekurangan ini. So anak murid Ustazah dapat sediakan jawapan. Okay, bagaimana kamu mengaplikasikan jika kamu berada dalam situasi seperti dalam gambar di atas. Baiklah, okay, cuba boleh dulu perhatikan. lakarkan jawapan, Darin. Okey. Tak apa, kita beri sedikit masa untuk murid-murid dalam talian untuk menulis jawapan mereka berdasarkan soalan. Murid-murid di rumah boleh amati juga gambar yang tertera dan baca soalan berdasarkan gambar di atas. Terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang sakit. Ustazah, saya percaya dalam soalan ini ada kata kunci yang akan membantu murid untuk menjawab soalan. Betul tak Ustazah? Betul. Kalau dapat lihat di sana tu ada tanggungjawab kan, yang orang sakit. So bagaimana Ustazah yakin dalam kalangan kita ni, setiap daripada kita ni pernah menghadapi situasi menjaga orang sakit. Adik kita kan, ibu kita, rakan kita. Adakah kita pergi melawat, menziarahi mereka? Nisa melawat tak kalau rakan Nisa sakit? Kita akan melawat mengikut situasi sebab ada setengah keadaan yang penyakit atau sakit itu kita tidak dibenarkan melawat. Kalau penyakit berjangkit mungkin tak boleh melawat, tapi kita boleh bertanya khabar. Betul. Baik. Menerusi social media dan sebagainya. Betul. Betul tu Ustazah. Terima kasih kepada Nisa mengingatkan Ustazah dalam beberapa situasi kita tidak dibenarkan untuk menziarahi pesakit. Kalau pesakit itu mempunyai penyakit berjangkit, kita kena elakkan untuk menghilangkan ataupun menghindarkan kemudaratan. Baik Ustazah, nampaknya murid kita ni ada yang dah bersedia. Dia tu macam dah banyak sangat yang nak ditulisnya tu. Okey, dia. Ustazah persilakan dia dahulu. Silakan untuk memberikan jawapan. Kita hendaklah menziarahi jiran-jiran atau saudara-saudara yang sedang sakit. Ini kerana menziarahi orang sakit adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Oleh itu, menziarahi orang sakit tidak hanya terbatas kepada keluarga, sahabat dan jiran, bahkan kita hendaki menziarahi saudara Islam yang tidak dikenali hatta musuh atau orang yang pernah menyakiti dan menzalimi kita. Kesimpulannya, kita hendaklah menziarahi saudara-saudara kita yang sedang sakit agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim atau tali persaudaraan. Okey, tahniah dia. Nisa boleh bagi satu ganjaran untuk dia. Satu ganjaran untuk dia. Okay, dia ni nampaknya dia seorang yang berfikiran positif. Dia nak melawat orang yang sakit, tak kira rakan, musuh, jiran dan sebagainya. Teringat Ustazah pada Rasulullah SAW. Rasulullah satu hari itu tercari-cari mana orang yang selalu melemparkan najis kepada baginda tak kala baginda melintas jalan tersebut. Rupanya bila baginda merisik-risik, orang tersebut sakit. Jadi Rasulullah tidak membalas dendam. Sebaliknya, Rasulullah menziarahi musuh tersebut ataupun orang yang melemparkan najis tersebut. Masya-Allah, satu sifat yang sangat-sangat mulia. terpuji kan. Kita pun belum tentu lagi dapat berbuat sedemikian. Namun kita berusaha untuk menjadi seperti Rasulullah SAW. Baiklah, anak murid Ustazah, Sufia,
Ada lagi nak jawapannya? kongsikan jawapan? Silakan. Pada pandangan saya, kita hendaklah memberi pertolongan kepada orang sakit dari aspek fizikal, emosi dan psikososial pesakit. Hal ini kerana pesakit menghadapi kesukaran untuk menguruskan segala hal seorang diri akibat daripada menanggung kesakitan dan kesan sampingan proses rawatan. Maka sudah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu orang sakit dengan ikhlas kerana ianya merupakan fardu kifayah. Oleh itu, semua umat Islam hendaklah menjalankan tanggungjawab membantu orang sakit maupun yang kurang upaya agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Terima kasih Sufia. Terima kasih. Menziarahi orang yang sakit ni adalah kita orang kata apa ni? Kita melaksanakan hak saudara sesama Islam, kerana salah satu hak saudara sesama Islam adalah menziarahi orang yang sakit. Ya. Sangat dituntut dalam Islam, kecuali penyakit-penyakit yang menular, penyakit yang berjangkit. Baik, jadi kita bagi ganjaran. satu kepada Sufia, kerana Baik, Sufia Ustazah. mengamalkan, mengaplikasikan tuntutan beradab terhadap orang sakit. Disebut tadi dalam aspek ibadah, emosi dan psikososial. fizikal. Psikososial, fizikal. Okey. Baik. Darin, seorang lagi. Adakah anda ingin berkongsi jawapan? Silakan Darin. Ya, Ustazah. Pada pendapat saya, tanggungjawab masyarakat kepada orang sakit ialah kita hendaklah meringankan penderitaan pesakit dengan tidak membuat bising ketika menziarahi pesakit. Mereka pasti akan merasa tidak selesa apabila orang yang melawatnya berbuat sedemikian. Sebagai seorang pelawat, kita tidak seharusnya mengganggu pesakit yang mahu berehat kerana itu merupakan akhlak yang tidak baik. Okey, bagus Darin. Darin menyantuni orang sakit itu dalam aspek emosi. Tak kala kita menziarahi rakan kita kan di hospital kadang-kadang, kita bersembang, sampai mengganggu jiran yang sakit kat sebelah Mungkin awak tu. sebelah pun dengar, Ustazah. Itulah tu. Okey. So kita kena menyantuni orang sakit. Ingat, dalam aspek emosi tidak membuat gangguan ataupun tidak mengganggu ketenteraman. Okey Farah, okey ke tu Farah? Okey, Ustazah, sementara itu ganjaran untuk Darin. Darin. Kita bagi satu ganjaran untuk Darin. Baiklah. Okey, seterusnya. Okey, latihan yang seterusnya, aktiviti yang seterusnya. Okey, ini lebih orang kata apa? Lebih di luar kotak lah sedikit. Okey, jika mereka ini seorang orang yang mempunyai autoriti, okey, kalau mereka ni nak membina sebuah model sekolah mesra OKU, apakah ciri-ciri yang mereka ingin letakkan dalam model sekolah tersebut. Okey, catat dulu. Apa yang boleh, apakah idea-idea? Idea-idea. Jika anda boleh mampu untuk membina ataupun ciri idaman sekolah mesra OKU. Baik. Dah kita belajar pada hari ini, mungkin ada satu sifat untuk ditanamkan ya. Betul. Membantu ataupun tidak meminggirkan golongan kurang upaya. Okey. Boleh catat terlebih dahulu. Murid-murid di rumah pun boleh berfikir-fikir. Sekiranya saya nak menjadikan sekolah saya ini sekolah yang mesra, rakan-rakan kurang upaya saya, apakah idea yang saya nak tambah atau perbaiki pada sekolah anda? Betul. Kita mungkin cari dalam 5 aspek saja. Boleh murid-murid kongsikan? Okey. Kalau Dia yang dah nampak ada dah bersedia idenya, tu. Dia. Boleh kongsikan? angkat. Boleh angkat semua yang dah siap. Boleh angkat. Wah. Okey. Kita lihat sama-sama. Ustazah tak nampak yang Sufia. Ustazah nampak dia dulu. Okey, dia ada bilik pendidikan khas, betul. Kemudian Okey. ada Bantuan alat sokongan OKU seperti apa Nisa? Seperti alat bantuan pendengaran. Buku braille ya, buku braille ya. Buku braille. Untuk bahasa memudahkan orang buta memahami buku-buku tersebut. Kemudian apa tu? RAM. Dengan kecerunan tidak lebih daripada 1 kepada 12. Satu skala 12. Satu skala 12 ya. Maksudnya RAM itu selamatlah digunakan oleh orang kurang upaya. Okey, Terutamanya yang menggunakan kerusi roda, Ustazah. Ya, betul. Okey. Pada Darin ya. Kita Darin dapat boleh lihat di sini. bacakan ciri-ciri yang Darin Darin boleh telah bacakan catatkan? Darin? Boleh. Okey, cuba. Pertama, tandas OKU. Okey. Yang kedua, bilik khas OKU. Yang ketiga, elang pendidikan. Okey. Keempat, braille. Braille. Yang kelima, bantuan makanan percuma. Okey, nampaknya macam dah ada juga ya di sekitar sekolah kita yang telah disediakan oleh KPM. Baik. Okey, seterusnya siapa tadi? Sufia. Sufia. Sila Okey, kongsikan. apa model sekolah mesra OKU Sufia? Yang pertama ialah
telefon awan paras rendah, Okey. kelas khas di tingkat bawah, Okey. tandas OKU dan sumbangan buku Braille. Okey, jadi anak-anak murid kita ni dapat, aku kata apa ni, memikirkan suasana yang dapat dilihat sekarang dan mereka ingin menambah baik apakah keperluan-keperluan yang diperlukan oleh murid-murid golongan kurang upaya. Okey, dapat lihat di skrin Ustazah. Okey, Ustazah rumuskan secara umum sahaja. Baik. Dari segi prasarana yang anak-anak murid Ustazah cakap tadi kan, yang beritahu tadi, tandas, parkir, Buku. kemudian telefon Telefon awam aras berparas rendah. rendah. Okey, bagus. Kemudiannya kepakaran. Kita memerlukan kepakaran untuk kita mengajar anak-anak istimewa ini, anak-anak murid istimewa ini. Baik. Kemudian yang ketiga, beasiswa dan allowance. Sekarang pun sudah ada ya Nisa dan anak-anak murid sekalian. Tak silap Ustazah 1,800 setahun untuk golongan ataupun anak-anak murid kurang upaya. Okey, seterusnya dari segi teknologi, kita tak nak meminggirkan golongan kurang upaya ini. Ya. Kita nak mereka juga dapat menggunakan teknologi, memahami teknologi ini. Okey, dan seterusnya silibus. Mungkin kita boleh kaji dari segi aspek silibus. Ya. Okey, untuk kita silibus sudah baik, kita nak menambah baik lagi mengikut dari semasa ke semasa. Baiklah, terima kasih murid-murid di atas pembentangan dan perkongsian idea-idea yang mungkin satu hari nanti akan mengubah kehidupan kita dan juga mengubah persekitaran kita. Kita nak beri ganjaran. Sementara itu Ustazah, berapa ganjaran saya nak bagi kepada murid-murid kita? Bagi seorang dua lah. Mereka Dua dapat saya menjawab, bagi. menghuraikan dengan baik. Baiklah, sementara saya nak beri banyak ganjaran kepada murid-murid ini, kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Aduh Ustazah. Ya. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Topik kita adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Jadi jom kita bersama-sama dengan Ustazah Nurul Nadia, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Setelah kita mempelajari tuntutan beradab ya ataupun adab-adab terhadap orang sakit dan juga orang kurang upaya, sudah tentulah ada hikmah ataupun kebaikan daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik. Okey, kita lihat di sini hikmah. Apakah hikmah beradab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya? Sebelum Ustazah memberikan jawapan ataupun Nisa memberikan jawapan, kita mintalah dulu apakah hikmah yang dapat dipelajari oleh anak-anak murid Ustazah pada hari ini. Okey, siapa yang nak cuba memberikan hikmah daripada tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini? Farah nak cuba? Farah dah hilang dari radar tadi kan? Okey, Farah. Okey, silakan Farah. Hikmah terhadap orang sakit dan orang kurang upaya ialah dapat menggembirakan orang sakit atau orang kurang upaya dalam meningkatkan keupayaan dan potensi diri serta dapat berdikari dalam mengharungi kehidupan. Okey, Baik, terima kasih menggembirakan. Farah. Tahniah dapat menggembirakan orang yang sakit dan juga orang kurang upaya dalam menjalani kehidupan seharian. Kita bagi 1 daun kepada Farah. Satu ganjaran kepada Okey, Farah. seterusnya siapa yang lagi ingin mencuba memberikan hikmah kepada topik kita? Okey, Darin. Darin Natasha, silakan. Kita dapat melahirkan sifat syukur terhadap diri sendiri kerana kita sedar diri bahawa ada ramai lagi orang di luar sana mempunyai kelemahan dan kekurangan anggota badan dan tidak dapat merasa nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Okey, tahniah Darin. Kita dapat rasa bersyukur. Kita bersyukur dengan apa nikmat yang Allah beri pada kita. Kadang-kadang kan Nisa, anak-anak murid Ustazah, ya, kita dapat lihat di sini kadang-kadang kita dapat pelbagai nikmat sempurna kita, tapi kenapa kita dapat menggunakannya dengan baik? Kenapa orang yang serba kekurangan tapi lebih baik daripada kita dalam aspek pelajaran? So anak-anak murid sekarang dah tahu kan ada pelbagai nikmat yang Allah kurniakan, jadi gunakan untuk terus maju ke hadapan. Ya, Okey, siapa untuk lagi? jalan kebaikan kan, Betul, Ustazah? gunakan ke dalam ke jalan kebaikan. Berapa ganjaran nak diberi? Kita bagi 1 daun Satu untuk ganjaran. Darin. Okey, Baik. siapa lagi yang ingin mencuba? Dia?
Sufia? Okey, Sufia. Silakan Sufia. Kita dapat mewujudkan sifat perpaduan dalam masyarakat tanpa melihat kekurangan seseorang agar hidup aman dan damai. Baiklah, betul. Tahniah kepada Sufia. Kita jangan mendiskriminasikan golongan ini dalam masyarakat. Kita kena sama-sama seiring sejalan dengan mereka. Okey, seterusnya seorang lagi. Ada lagi? Dia ke tadi yang belum? Nak cuba dia? Dapat menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah. Okey, dia ni nak kita dapat pun dengan kita menyantuni orang yang sakit, orang kurang upaya ini dapatlah menggembirakan orang yang sakit dan orang kurang upaya. Kadang-kadang bila kita gembirakan Nisa, hilanglah sedikit duka kita tu, stres kita tu. Betul tak? Kita pun senang hati tengok ada orang ingat kat kita di kala kita tengah sakit, Betul. orang datang ziarah. Jadi Ustazah, berapa ganjaran nak Kita beri? bagi lagi satu Satu daun lagi kepada dia Sufia dan juga juga Dia. tadi Sufia. okey, dia dan Sufia. Okay, kita Baik, Ustazah. dapat lihat di sini ya anak-anak murid Ustazah. Okay, apakah hikmah yang kita perolehi bila kita melaksanakan tuntutan beradab terhadap orang sakit dan juga orang kurang upaya. Kita dapat lihat di sini. Yang pertama, sebagaimana yang anak-anak murid Ustazah katakan tadi, pesakit ini gembira, menggembirakan pesakit agar hatinya tenang menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap daripada manusia ini mempunyai dugaan ataupun ujian pelbagai. Masing-masing mempunyai ujian dan dugaan. Seterusnya, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup ini aman tanpa diskriminasi, tanpa orang kata apa tu pandangan yang sinis. Okey, seterusnya melahirkan keinsafan. Ini saya suka. Dapat menginsafkan kita bila kita melihat kekurangan tersebut, kita sekaligus apa orang kata tu terus insaf. Ya, kita bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, seterusnya hikmah beradab kepada orang kurang upaya adalah apa? Kita memudahkan urusan orang kurang upaya itu. Mereka ini mudah melakukan urusan, bantu mereka melintas jalan, jangan parking di tempat orang kurang upaya, jangan salah guna, jangan conteng. Okay, ini memudahkan urusan mereka. Bila kita memudahkan urusan orang, Allah memudahkan urusan kita. Seterusnya, orang kurang upaya akan rasa dihargai kerana diberikan perhatian. Anak-anak murid Ustazah pun suka kadang-kadang mereka ini mencari perhatian. Betul tak? Senyum tu kan. Jadi sama juga kepada orang kurang upaya, mereka akan rasa dihargai kalau kita ini memberikan perhatian kepada mereka. Dan seterusnya yang terakhir, memupuk sifat kebersamaan dalam masyarakat. Tiada diskriminasi, tiada perbezaan kerana Islam itu tidak pernah membezakan umatnya, hambanya. Okay? Dan kehidupan kita ni akan menjadi aman dan harmoni. Baiklah Ustazah, sekarang murid-murid di rumah kita dah tahu apakah hikmah-hikmah kita beradab, berbuat baik kepada orang-orang kurang upaya ataupun orang yang sakit. Baiklah Ustazah, saya nak tanya, setakat kita telah pelajari sepanjang hari ini, apakah yang telah kita capai atau kita dapati dari topik hari ini? Silakan Ustazah. Okey, sebelum Ustazah menjawab soalan Nisa tu, kita tanya dulu kepada anak-anak murid kita dalam Google Meet ni. Baik. Anak-anak murid kita di rumah pun boleh cuba menjawab. Okey, pada awal tadi kan kita dah tanya, okey, apakah anda tahu ataupun anda sedar tak tentang adab terhadap orang sakit dan juga adab terhadap orang kurang upaya? Dah tahu tak sekarang? Sekarang dah tahu ke? Macam mana? Tahu. Dah tahu, Ustazah. Okey, bila kita dah tahu, kita perlulah buat. Kita kena laksanakan adab tersebut. Dan bila kita dah melaksanakan adab tersebut, kita kena amalkan bila kita berhadapan dengan situasi tersebut. Jangan buat-buat pejam mata, jangan buat-buat tidur kan. Kita kena mengamalkan adab tersebut. Okey, ada siapa-siapa yang nak memberikan sepatah dua kata tentang tajuk pelajaran kita pada hari ini? Ada yang nak berkongsi, boleh angkat tangan. Okey, Darin. Silakan. Darin ni aktif, bagus. Okey, teruskan Darin. Selepas saya mempelajari tajuk adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya, saya akan mengamalkannya dalam kehidupan seharian agar golongan seperti ini tidak dipinggir dan terasa diri dihargai. Okey. Bagus Darin, tahniah. Terima kasih. Okey, kita lihat papan ganjaran kat sana kan Nisa kan?
penuhi dengan daun-daun. Di Farah tadi pun dia dah jawab, kita bagi dia lagi satu daun. Lagi satu. Saya bagi Faradiana, lebih lah. so anak-anak murid Ustazah Arab ya. Ini adalah sebagai ilmu pengetahuan kita dan juga kita perlu amalkan. Bila kita mempelajari bidang akhlak ini, kita wajib ataupun kita hendaklah mengamalkannya dalam kehidupan. Kita mengamalkannya secara beradab, bukan kena paksa dan sebagainya. Kita mengamalkan juga secara istiqamah, konsisten dalam kita berterusan. Baiklah, saya percaya itu adalah kesimpulan daripada topik kita hari ini, iaitu adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Nurul Nadia dari SFKP Taman Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih murid-murid dari sekolah yang sama kerana hari ini telah banyak yang kita belajar. Baiklah Ustazah, bagaimana dengan murid-murid di rumah nak dapatkan lebih bahan latihan pengukuhan untuk menguasai topik ini? Okey, terima kasih Nisa. Seperti biasa, anak-anak murid Ustazah ya di rumah dan juga dalam Google Meet boleh mendapatkan bahan latihan dalam laman web Sumberku. Di sana boleh cari-cari dan dapatkan latihan untuk kita sama-sama buat latihan di rumah. Baiklah, boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen masing-masing dengan pencapaian murid-murid kita hari ini secara keseluruhannya. Ustazah, pentaksiran buat mereka hari ini. Baiklah Nisa, Ustazah Ahmad rasa berbangga sekali ya kerana anak-anak murid Ustazah dapatlah mengaplikasikan walaupun secara teori, tapi Ustazah dapat rasakan yang bahawasanya mereka ini ingin ataupun mungkin yang dah buat di rumah kan ketika mereka menghadapi orang yang sakit, orang yang kurang upaya, mereka ini menyantuni mereka dengan akhlak yang mulia dan juga dengan ilmu yang mereka ada. Baiklah, Tahniah. terima kasih dan tahniah semua. Tahniah juga murid-murid di rumah kerana setia menonton kami. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.